Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Kita akan sambung kuliah kita pada bab 1 dan untuk jam yang kedua ini saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Dan setakat yang sekarang ni kita akan bincangkan part 1 dahulu. 1.2 Perancangan pengeluaran. Terdapat 4 perkara yang kita akan bincangkan di dalam perancangan pengeluaran. Bermula daripada A, reka bentuk pengeluaran, B, jenis-jenis pengeluaran, C, susun atur pengeluaran, D, objektif pemilihan lokasi pengeluaran dan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, D, penjadualan pengeluaran. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengeluaran? Reka bentuk pengeluaran merujuk kepada satu proses mereka cipta konsep sesuatu produk dan penilaian dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, termasuklah menggabungkan pengetahuan dan teknologi untuk mencipta sesuatu produk. Terdapat 3 reka bentuk pengeluaran. Yang pertama, simplification. Yang kedua, standardization. Dan yang ketiga adalah modular. Apakah itu simplification? Ia merupakan satu reka bentuk pengeluaran yang diwujudkan daripada tindakan mengurangkan kepelbagaian dalam proses pengeluaran kepada proses pengeluaran yang lebih ringkas dan mudah. Maksud dia, jika sebelum ini terdapat kepelbagaian dalam proses pengeluaran, dalam simplification, pengeluar akan mengeluarkan produk yang proses pengeluarannya lebih ringkas dan lebih mudah. Dengan ini, reka bentuk simplification ini dapat mengurangkan kepelbagaian dalam proses pengeluaran, mempercepatkan penghasilan produk, mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti produk. Contohnya, pengeluaran mesin pencetak ataupun printer yang mempunyai pelbagai fungsi seperti pengimbas atau scanner, pendua, fotostat dan mesin fax. Maksudnya di sini, pengeluar tidak perlu menghasilkan 3 produk. Maksudnya pengeluar tidak perlu menghasilkan scanner, fotostat dan mesin fax. Apa yang pengeluar buat? Hanya perlu menghasilkan satu saja produk dan produk ini boleh mempunyai fungsi 3 fungsi. Sebab itu sekarang ini kita dah boleh lihat ada beberapa produk yang mempunyai beberapa fungsi. Contoh, kipas angin. Ada kipas angin. Ada pengeluar yang mengeluarkan kipas angin bersama dengan lampu. Di samping itu juga contoh yang lain seperti handphone kita. Handphone kita sekarang ini kita boleh menggunakan pelbagai fungsi di situ. Di samping untuk berkomunikasi, kita juga boleh melayari internet, kita juga boleh mengambil gambar ataupun mengambil foto, kita juga boleh mendengar radio dan sebagainya. Maksud dia di sini fungsi telefon itu telah pelbagai. Kemudian, ini contoh bagaimana reka bentuk simplification dapat mengurangkan kepelbagaian melalui penghasilan pencetak yang mempunyai pelbagai fungsi. Kalau kita lihat di sini, bermula pada tahun 1904 dan hinggalah 1999 berlaku inovasi terhadap pengeluaran mesin
pencetak ini. Terusnya pelajar, kita pergi yang kedua, standardization. Reka bentuk ini adalah satu proses mewujudkan reka bentuk yang seragam dalam aspek produk, saiz dan kualiti. Bermaksud bahawa pengeluar akan keluarkan produk yang sama, kemudian saiz dia sama dan kualiti dia pun sama atau seragam. Standardization dapat mewujudkan keberkesanan dan kecekapan serta mengurangkan kos inventory. Maksudnya di sini, apabila produk ini seragam, pengeluar akan menyimpan atau memesan inventory yang sama. Selain itu, ia dapat menjimatkan masa, pekerja dan peralatan dapat digunakan sepenuhnya. Apabila produk seragam dari segi saiz dan kualiti, kecekapan pekerja akan meningkat. Dalam masa yang sama, peralatan yang digunakan adalah sama untuk menghasilkan produk. Dengan kewujudan reka bentuk yang seragam ini membolehkan penggunaan komputer seperti CAD dan CAM dapat digunakan. Seterusnya pelajar, standardization amat sesuai digunakan dalam proses pengeluaran dalam skala yang besar. Hal ini akan dapat membantu organisasi yang terlibat mengurangkan kos per unit produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pengeluaran plug yang standard untuk kegunaan pelbagai negara seperti Eropah, Asia Tenggara, Timur Tengah dan negara-negara lain. Dengan ini, syarikat dapat menghasilkan banyak produk yang sama, yang seragam dari segi produk itu sendiri ataupun saiz ataupun kualiti. Dengan ini, kos per unit akan menjadi kecil. Seterusnya pelajar, yang ketiga adalah reka bentuk modular. Modular ini merujuk kepada gabungan beberapa komponen modul untuk menghasilkan pelbagai jenis produk. Komponen ini mudah ditukar ganti untuk menyesuaikan keperluan keunikan produk dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksudnya di sini, untuk modular ini, dia sesuai bagi syarikat yang mengeluarkan beberapa jenis produk. Dan uniknya, produk ini akan berkongsi komponen tertentu. Maksudnya di sini ada beberapa komponen yang boleh disesuaikan dengan produk yang lain. Tujuannya untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, di samping untuk menjadikan produk itu lebih unik ataupun lebih istimewa. Objektif utama bentuk pengeluaran ini adalah untuk menghasilkan satu sistem komponen yang bebas. Gabungan daripada komponen tersebut dapat meningkatkan pengeluaran produk dalam menghasilkan pelbagai jenis produk. Kita ambil contoh di sini adalah kereta Proton. Proton ada menghasilkan beberapa jenis produk. Yang pertama, Proton ada mengeluarkan Izora, kemudian X70, X50, kemudian ada Gentoo, Persona, Saga dan juga Savvy. Dan kalau kita lihat di sini, daripada jadual yang ada, terdapat, kalau kita lihat engine capacity, untuk model Persona, Gentoo dan Izora berkongsi engine capacity yang sama. Maksudnya di sini, engine Izora akan digunakan juga pada engine Gentoo dan juga engine Persona.
Begitu juga dengan Persona dan juga Gentoo. Wheelbase, kalau kita lihat, saiz dia adalah sama. Dan begitu juga dengan komponen yang lain. Seperti cermin, ataupun lampu, ataupun side mirror, kerusi, dan juga komponen-komponen yang lain. Dan komponen-komponen ini boleh ditukar dan ganti. Untuk menjadikan produk tersebut lebih istimewa dan juga untuk memenuhi keperluan dan citarasa pengguna. Contoh lain, sama juga contoh lain seperti kenderaan Toyota. Contohnya seperti Toyota. Untuk model Innova, rekaan dia menggunakan rekaan yang sama dengan Hilux. Menggunakan sama dengan Hilux. Okey. Okey, di sini kita lihat apakah yang dikongsi untuk komponen dalam model Proton. Contoh seperti cat, warna cat. Contoh lain seperti sistem keselamatan ataupun yang saya sebutkan tadi. Seterusnya, kita akan pergi 1.2, kita akan sentuh 1.2b, jenis-jenis pengeluaran. Tadi kita dah sentuh tentang jenis-jenis reka bentuk. Ada berapa reka bentuk? Yang pertama, apa dia? Simplification. Yang kedua, standardization. Dan yang ketiga adalah modular. Dan sekarang ini kita nak sentuh tentang jenis-jenis pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran ini merujuk kepada banyak ataupun sedikit pengeluaran tersebut. Terdapat 4 jenis pengeluaran, iaitu masa, selanjar, kelompok dan tempahan. Okey, kita sentuh yang pertama berkaitan dengan masa. Okey, masa ini dikenali sebagai pengeluaran secara besar-besaran. Pengeluar memerlukan simpanan stok yang banyak dan menghantar segera produk kepada pelanggan. Bermaksud bahawa dalam pengeluaran masa ini, pengeluar perlu mempunyai stok. Perlu mempunyai simpanan. Dan sekiranya pelanggan ada membuat pesanan, stok yang telah ada disimpan itu akan terus dihantar kepada pelanggan. Aktiviti pengeluaran ini lazimnya berjalan secara automatik. Kerana penggunaan jentera yang dikawal oleh sistem komputer. Jenis pengeluaran ini biasanya digunakan untuk menghasilkan barang keperluan harian. Barang keperluan harian. Dan piawaian produk yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan produk yang seragam. Maksudnya di sini kalau kita nak kaitkan tadi, reka bentuk dia adalah standardization, manakala jenis pengeluarannya adalah secara masa. Produk yang dihasilkan boleh disimpan sementara menerima pesanan daripada pelanggan dan hal ini dapat membantu mengelakkan berlakunya masalah kehabisan stok. Contoh produk yang sesuai bagi jenis pengeluaran masa seperti gula, minyak masak dan juga makanan dalam tin. Okey, ini adalah contoh produk yang menggunakan jenis pengeluaran masa. Kalau kita lihat di situ, pembotolan air. Dan kuantiti yang dikeluarkan adalah banyak, adalah besar.
Okey, yang kedua adalah kelompok. Kelompok ini merujuk kepada menghasilkan beberapa jenis barang yang mempunyai fungsi yang sama dalam saiz yang sederhana. Maksudnya, bilangan yang dikeluarkan itu kurang daripada massa. Okay. Kilang yang mengamalkan pengeluaran secara kelompok akan mengatur pekerja secara sistematik bagi membolehkan kemudahan dan tenaga kerja sedia ada digunakan secara optimum untuk mengeluarkan barangan yang berbeza. Proses pengeluaran yang melibatkan ciri yang standard diproses terlebih dahulu serta diikuti dengan ciri produk mengikut spesifikasi pelanggan. Peralatan yang digunakan terdiri dari dua jenis iaitu peralatan khusus dan pelbagai guna. Contoh, pemasangan komponen barangan elektrik. Okay, kita ambil contoh barangan elektrik seperti peti ais. Peti ais mempunyai beberapa jenis saiz ataupun pengeluaran kerepek. Sebagai contoh kerepek ubi. Kerepek ubi ini ada beberapa perisa. Bermula daripada perisa yang asas iaitu perisa biasa. Kemudian ada perisa pedas. Kemudian ada perisa black pepper. Kemudian ada perisa jagung. Begitu juga dengan biskut, pakaian dan sebagainya. Okay. Ini adalah contoh pengeluaran kelompok iaitu pakaian. Di mana di sini pekerja akan menghasilkan pakaian berdasarkan saiz dan juga warna tertentu. Jenis pengeluaran yang ketiga adalah selanjar. Selanjar ini merujuk kepada pengeluaran yang beroperasi 24 jam berterusan tanpa henti dan berulang-ulang. Bermaksud bahawa pengeluaran ini perlu dilakukan 24 jam tanpa henti. Ia tidak boleh berhenti dan ia perlu berterusan. Biasanya hanya satu produk yang dihasilkan tetapi dalam volume yang amat tinggi. Bermaksud bahawa apabila kita bandingkan dengan massa, pengeluaran selanjar ini lebih banyak daripada massa. Lebih besar daripada massa. Untuk pengeluaran massa, operasinya boleh berhenti. Tetapi untuk operasi selanjar, ia tidak boleh berhenti. Ia perlu beroperasi 24 jam tanpa henti. Produk akan mempunyai piawaian yang amat tinggi, maka aliran pengeluaran adalah secara linear dan sukar diubah. Menggunakan peralatan yang sama dalam jangka masa yang lama. Bermaksud bahawa apabila pengeluar membeli peralatan tersebut akan digunakan untuk tempoh yang lama. 5 tahun atau 10 tahun ataupun 15 tahun. Contohnya seperti pemprosesan produk komoditi. Seperti apa? Seperti sistem stesen jana kuasa elektrik, loji penapisan minyak, bahan-bahan kimia, barang-barang farmaseutical dan sebagainya. Ini adalah contoh jenis pengeluaran selanjar, iaitu stesen jana kuasa elektrik. Yang mana stesen jana kuasa ini akan beroperasi 24 jam tanpa henti. Apa akan berlaku apabila stesen ini berhenti operasi? Ia akan menyebabkan kita sebagai pengguna elektrik akan
menghadapi masalah bekalan elektrik. Ini pula adalah contoh perawatan air, loji perawatan air. Loji perawatan air ini juga pun tidak boleh berhenti. Dan ia perlu beroperasi 24 jam. Seterusnya yang keempat adalah tempahan. Pengeluaran mengikut tempahan ini akan melibatkan penghasilan produk yang unik dalam kuantiti yang kecil apabila menerima tempahan daripada pelanggan. Bermaksud bahawa untuk jenis pengeluaran tempahan, pelanggan akan membuat tempahan berdasarkan kepada citarasa ataupun keperluan pelanggan tersebut. Dengan ini, produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih unik. Dan kuantiti yang dikeluarkan adalah sedikit. Jenis pengeluaran ini melibatkan penggunaan tenaga pakar yang memiliki kemahiran dalam bidang berkaitan. Contohnya, menghasilkan pakaian yang pelbagai corak dan saiz. Contohnya, apabila hari raya, kebiasaannya suri rumah ataupun ibu ataupun bapa akan membuat tempahan khusus untuk baju raya. Dan pembuatan baju tersebut, penghasilan baju tersebut akan dibuat berdasarkan kepada citarasa dan keperluan pelanggan tersebut. Seterusnya, catering. Ataupun kabinet dapur. Itu ataupun contoh kabinet dapur ataupun pembinaan rumah. Setengah pelanggan akan membina rumah menggunakan kontraktor. Dan pembinaan rumah tersebut dari segi rekaan, daripada segi bahan binaan berdasarkan kepada citarasa dan keperluan pelanggan tersebut. Contoh di sini kasut. Setengah pelanggan akan membuat tempahan untuk memakai kasut. Tempahan ini dibuat berdasarkan kepada citarasa pelanggan. Daripada segi saiz, bentuk kaki, fabrik yang digunakan. Setakat ni, untuk bahagian satu ini, saya akan sentuh hanya sehingga kepada jenis-jenis pengeluaran. Saya ulang sekali lagi, terdapat 4 jenis pengeluaran iaitu masa, selanjar, kelompok dan tempahan. Setakat ini saja untuk bahagian pertama, jam yang kedua. Dan kita akan sambung untuk bahagian yang kedua.